Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan cikgu dalam live kita untuk mempelajari ataupun mengulang kaji teknik menjawab soalan Bahasa Melayu Kertas 2 SPM. Pada pertemuan kita sebelum ni, cikgu telah membincangkan soalan nombor 2 ataupun cara nak menjawab soalan nombor 2C dalam kertas 2 Bahasa Melayu tahap SPM. Okey, kalau yang baru saja bersama-sama dengan cikgu pada petang ni, cikgu ucapkan ribuan terima kasih. Dan yang dah bersama cikgu sebelum ni pun, cikgu nak ucapkan terima kasih kerana sudi bersama-sama lagi cikgu pada petang ni untuk kita sama-sama mempelajari kembali ataupun kita nak ulang kaji. Dan pun cikgu dengar para pelajar SPM ni tak lama lagi anda semua akan menghadapi peperiksaan percubaan SPM. So okey, jadi waktu ni lah waktu yang cikgu rasa kalau anda semua akan menghadapi peperiksaan percubaan pada bulan Oktober nanti, bulan depan. So kita dah tak ada banyak masa sangat dah. So jadikan setiap minggu yang akan datang ni sebagai persediaan untuk kita menghadapi peperiksaan SPM. Okey, so selamat petang cikgu ucapkan dan terima kasih kembali kerana anda semua sudi bersama-sama cikgu pada petang ni untuk kita mempelajari cara nak menjawab soalan-soalan Bahasa Melayu. Okey, pada petang ni seperti yang telah dimaklumkan dan telah diwar-warkan di FB Bright Minds Academy, cikgu akan berkongsi dengan para pelajar semua berkaitan dengan cara nak menjawab soalan 2B. Kalau sebelum ni, pertemuan kita sebelum ni, cikgu pernah beritahu pada pelajar, tugas para pelajar sebut saja bila cikgu cakap saja soalan 2B, para pelajar dah ada dalam fikiran para pelajar apakah yang berkaitan dengan soalan 2B, apa yang bakal para pelajar temukan dalam soalan 2B nanti. Okey, pada petang ni 2B soalan yang memperuntukkan markah antara 8 hingga 9 markah dan kebiasaannya biasanya 9 markah diperuntukkan dalam soalan 2B ni, yang mana soalan 2B para pelajar bila buka saja soalan kertas 2 bahagian 2B ni, para pelajar akan menemukan soalan berkaitan dengan petikan prosa moden. Apa beza? Kalau sebelum cikgu pernah kongsikan dengan para pelajar semua tentang cara nak menjawab soalan 2C. Kita dah belajar sebelum ni soalan 2C, apa kandungan soalan 2C dan apa beza soalan 2B dengan 2C. Sama ke soalan 2B dengan 2C? Sebab itulah petang ni cikgu nak kongsi dengan para pelajar semua beza soalan dan apakah antara soalan-soalan yang boleh dikemukakan kepada para pelajar dalam section atau bahagian 2C. Okey, dalam bahagian 2B. Okey, so kalau sebelum ni soalan 2C yang mana kita tahu kita akan menemukan soalan berkaitan dengan petikan prosa tradisional, yang mana ini cikgu undur sedikit ke belakang. Kita akan belajar pula cara nak menjawab soalan 2B iaitu petikan prosa moden. Ada moden, ada tradisional. Tradisional kita dah belajar, ada satu prosa tradisional tingkatan 4 dan ada satu prosa tingkatan 5, prosa tradisional tingkatan 5. Yang mana nak keluar kita tak tahu. Tahun ni nak keluar petikan prosa tradisional tingkatan 4 ke nak keluar petikan prosa tradisional tingkatan 5. Tapi yang tu cikgu selalu beritahu kepada pelajar, jangan sesekali kita spot ataupun kita target soalan mana. Tahun ni aku nak baca yang ni lah, baca yang kata yang kita target, yang kita harap soalan tu masuk. So tugas awak semua jangan target soalan, sebaliknya tugas para pelajar perlulah mempelajari semua yang berkaitan dengan soalan-soalan yang bakal kita temukan. Okey, so soalan 2C kita dah settle sebelum ni, iaitu ada 2 prosa tradisional iaitu di tingkatan 4 dan pelajar akan menemukan prosa tradisional yang bertajuk kepimpinan melalui teladan, dan juga di
tingkatan 5, para pelajar akan menemukan prosa tradisional yang bertajuk Burung Terbang Dipipiskan Dada. Dan sebelum itu, pertemuan kita sebelum ini cikgu dah huraikan apakah perbezaan kedua-dua prosa tradisional di tingkatan 4 dan prosa tradisional tingkatan 5, dan apa pula beza soalan 2B dan 2C. Okey, sebelum kita tengok apa soalan yang boleh diajukan kepada para pelajar dalam soalan 2B, cikgu nak kita sama-sama tengok kat depan ni apa yang telah cikgu get ready kan untuk anda semua, supaya kita tak perlukan lebih banyak masa. Kalau cikgu baru nak start menulis, so dia akan take time sikit kan. Cikgu dah sediakan dekat depan ni, dan cikgu akan explain atau menguraikan kepada para pelajar semua yang cara-cara SPM lah bagi cikgu yang sedang menonton, khususnya cara-cara SPM yang sedang menonton cikgu pada petang ni. Anda semua, cikgu tahu anda semua dah orang kata dah buat ulang kaji dan pernah belajar benda ni. Mungkin kita perlu sedikit kita nak recap balik apa yang dah kita belajar, khususnya prosa moden di tingkatan 4. Sebut sahaja soalan 2B, iaitu petikan prosa moden. Para pelajar akan menemukan dalam bahagian ni, jangan confuse lagi, para pelajar akan menemukan soalan berkaitan dengan drama maupun cerpen. Kalau dalam kelas cikgu selalu nak uji pelajar berapa drama yang awak belajar di tingkatan 4 dan berapa cerpen yang awak belajar di tingkatan 4 dan 5, dan berapa drama yang awak belajar di tingkatan 4 dan 5. Okey, pada petang ni jom kita sama-sama tahu apa kehendak soalan dalam soalan 2B kertas 2 bahasa Melayu SPM awak semua. Okey, soalan 2B bila awak buka saja, dia akan macam inilah bentuk dia akan tuliskan 2B ialah petikan prosa moden. Macam ni bentuk dia. Cikgu tulis lebih kurang macam dalam kertas soalan. Okey, petikan prosa moden, dan akan ada ayat dia macam biasalah. Baca petikan dengan teliti dan jawab menggunakan ayat anda sendiri. Okey, so dia akan bagi dalam soalan tu, dia akan bagi satu petikan kepada para pelajar. Kalau kita ni tak pernah jumpa petikan tu dalam soalan 2B ni, tak pernah baca mengenai drama atau cerpen yang diberikan dalam soalan, kita mungkin sedikit rasa bimbang lah, risau, sebab dalam soalan 2B para pelajar akan menemukan soalan berkaitan dengan aspek sastera, yang mana soalan berkaitan dengan aspek sastera ni sedikit sebanyak para pelajar perlu mengetahui sinopsis, sekurang-kurangnya sinopsis cerita dan juga watak yang terkandung dalam cerita tersebut untuk kita menjawab soalan berkaitan dengan aspek sastera. Tapi petang ni jangan risau, insya-Allah kita recap semula apa dia soalan-soalan yang boleh diajukan kepada para pelajar dalam soalan 2B ni, dan apa dia tajuk-tajuk yang para pelajar semua nak ulang kaji bersempena dengan nak menghadapi SPM sebenar dan juga peperiksaan percubaan pada bulan Oktober nanti. Okey, soalan 2B cikgu dah nyatakan dekat sini, dan cikgu harap para pelajar nampak jelas lah. Mungkin tulisan cikgu sedikit kecil ataupun kurang jelas, para pelajar boleh komen dekat bawah video ni dan boleh sharekan pandangan para pelajar untuk cikgu improvekan lagi dalam live cikgu yang akan datang. Okey? Alright, okey. So pada petang ni, kalau berdasarkan analisis soalan 5 tahun ke belakang yang telah cikgu buat, untuk cikgu nak bagi anda semua nampak apakah bentuk soalan yang ada dalam soalan 2B ni. Okey, soalan 2B tahun 2015, jenis PM ni maksudnya prosa moden. Jenis prosa moden yang dipetik itu daripada prosa moden yang mana, iaitu diambil daripada cerpen tingkatan 5, iaitu yang bertajuk hipertensi. Okey, apa kita hipertensi ni? Dah belajar ke belum? Tu baru belajar. Kejap lagi kita tengoklah sedikit kata sinopsis
cerita mengenai cerpen dan juga drama di tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Okey, aspek sastra yang ditanyakan. Lepas ni para pelajar akan tengok contoh soalan dalam soalan 2B ni. Dia akan mengandungi soalan berkaitan dengan aspek sastra. Berbeza dengan soalan 2C yang pernah cikgu terangkan dalam live cikgu sebelum ni, iaitu soalan 2C tidak mengandungi soalan berkaitan dengan aspek sastra. Dan soalan berkaitan dengan aspek sastra merupakan soalan yang memberikan memberikan banyak markah kepada para pelajar. Para pelajar dapat menjawab dengan baik, dan markah yang diberikan kepada para pelajar adalah sebanyak 4 markah. Sangat banyaklah bagi cikgu. Dalam soalan 2B dan juga 2D nanti, soalan berkaitan dengan aspek sastra perlu pelajar kuasai, kerana di sinilah para pelajar nak kutip markah. Macam cikgu beritahu sebelum ni, walau kita dengar 4 markah tu sebenarnya markah yang sangat besar kepada para pelajar. Nak dapat 4 markah tu bukan mudah daripada soalan-soalan yang lain. Kalau kita tulis sekarang, sekalipun kita nak dapat 4 markah tu memerlukan kita menulis ayat yang panjang. Tapi dalam kertas tua ni nak dapat 4 markah dalam soalan 2B ni, para pelajar perlu kuasai soalan berkaitan dengan aspek sastra. Lepas ni kita akan tengok contoh soalan berkaitan dengan aspek sastra tu macam mana, dan apa kata kunci yang boleh kita gunakan untuk kita menjawab soalan berkaitan dengan aspek sastra. Okey? Okey, tahun 2015 soalan yang ditanyakan adalah berkaitan dengan pengajaran, yang mana cikgu tahu bila para pelajar nak menjawab soalan berkaitan dengan aspek sastra berkaitan dengan pengajaran yang terdapat dalam cerita, para pelajar perlulah mulakan ayat para pelajar dengan kita dan juga kata bantu selepasnya. Contoh kita hendaklah, kita mestilah, kita perlulah, kita janganlah, kalau benda tu berbentuk negatif. Okey, so yang tu yang dimaksudkan dengan cara nak menjawab soalan berkaitan dengan aspek sastra yang menjurus kepada soalan berbentuk pengajaran dalam petikan yang diberikan kepada para pelajar ataupun keseluruhan prosa moden yang telah para pelajar pelajari atau membaca. Okey, pada tahun 2016 para pelajar boleh tengok cerpen, petikan cerpen yang diberikan dipetik daripada cerpen Gerhana Manusia yang bertajuk Gerhana Manusia, cerpen daripada tingkatan 5 juga. Dan mana aspek sastra yang ditanyakan pada tahun 2016 adalah berkaitan dengan latar masyarakat. Macam mana cara nak jawab soalan latar masyarakat ni? Dalam aspek sastra kita akan menemukan ada 3 latar, iaitu latar masa, latar tempat dan juga latar masyarakat. Di sini buat macam mana cara nak menjawab? Mudah saja. Para pelajar hanya perlu meletakkan pendataan masyarakat dekat depan jawapan para pelajar. Masyarakat apa yang para pelajar nampak ada dalam petikan cerpen yang diberikan? Contoh masyarakat yang saling sayang menyayangi, masyarakat yang baik hati, masyarakat yang saling menghormati. So dia akan para pelajar perlu meletakkan dalam jawapan para pelajar tu perkataan masyarakat, kerana yang ditanyakan dalam soalan tu adalah berkaitan dengan latar masyarakat. Okey, cikgu harap setakat ni para pelajar clear apa yang cikgu beritahu. Okey, seterusnya pada tahun 2017 dia tak keluar petikan prosa moden cerpen. Kalau sebelum ni cerpen. Seterusnya tahun 2017 dia ambil daripada petikan drama. Apa beza cikgu cerpen dengan drama ni? Saya tak pernah baca pun keseluruhan teks dia kan. Okey, drama bentuk dia kalau para pelajar baca dalam antologi para pelajar tu, para pelajar akan menemukan dialog ataupun percakapan antara beberapa watak. Seperti kita tengok drama TV lebih kurang lah. Tapi berbeza dengan yang ni ialah drama yang kita baca dalam bentuk skrip. Okey, so dalam antologi para pelajar tu, dan para pelajar akan menemukan satu teks drama iaitu di tingkatan 5 yang bertajuk Bukan Gila, yang mana telah diajukan kepada para pelajar pada tahun 2017, yang mana aspek sastra yang ditanyakan daripada drama Bukan Gila
berkaitan dengan nilai. Kalau tadi kita dah jumpa aspek sastra berkaitan dengan pengajaran, macam mana cara nak jawab dia. Okey, kalau berkaitan dengan latar masyarakat, tadi cikgu dah beritahu macam mana cara nak jawab dia. Okey, kalau berkaitan dengan nilai pula, nilai ni adalah satu patah perkataan saja. Nilai apa yang kalau pelajar nampak ada dalam petikan yang diberikan dan juga keseluruhan teks yang telah para pelajar baca. Biasanya nilai yang tak pernah lari daripada semua teks sastra yang dimasukkan dalam komponen sastra ataupun antologi para pelajar adalah berkaitan dengan kasih sayang. Sebelum kita nak bagi nilai, kita perlu mengetahuilah kalau kita nak cakap nilai kasih sayang yang terdapat dalam petikan maupun keseluruhan teks, kita perlu mengetahui pada watak siapakah nilai itu dipaparkan. Sebab macam permulaan tadi cikgu beritahu kepada pelajar, pentingnya para pelajar mengetahui sedikit sebanyak sinopsis cerita maupun watak yang terdapat dalam drama maupun cerpen yang para pelajar baca. Okey, so cikgu harap clear sampai situ. So nilai ni biasanya dia hanya satu patah perkataan ataupun contohlah baik hati, nilai baik hati. Okey, ada nilai kasih sayang. Okey, nilai kasih sayang. Okey, so bentuk nak jawab soalan nilai ni, kita hanya perlu nyatakan nilai apa dan kita akan berikan huraian kita watak siapa yang menonjolkan nilai tersebut, dan para pelajar akan mendapat 2 markah bagi setiap nilai, iaitu yang diberikan dalam petikan teks dan juga keseluruhan teks yang diberikan yang telah para pelajar pelajari. Jadi kita akan tengoklah bentuk soalan dia. Okey, seterusnya kita dah sampai tahun 2017. Kita dah nampak dalam soalan 2B ni boleh diajukan kepada para pelajar tentang cerpen dan juga drama. Memang itulah kandungan soalan 2B, iaitu berkaitan dengan cerpen maupun drama. Dan seterusnya pada tahun 2018 dikemukakan kembali soalan berkaitan dengan cerpen, iaitu cerpen yang bertajuk hipertensi. Tadi berbeza dah nampak tahun 2015 cerpen hipertensi dah diajukan dan diulang semula selepas 2 tahun. Tahun ketiga selepas 2015 diulang semula, iaitu pada tahun 2018. Sekali lagi dipetik petikannya daripada cerpen hipertensi. Cerpen hipertensi antara soalan cerpen yang paling banyak terdapat yang sering dikemukakan dalam soalan SPM. Dan cerpen hipertensi ni merupakan cerpen yang paling para pelajar tak minat, sebab kisah dia para pelajar cakap rumit nak faham. Tapi sebenarnya tak. Cerpen hipertensi ni sangat menarik sekali kalau kita baca dan kita tekuni cerita dia. Sebab itulah dia sentiasa dipilih dan diletakkan menjadi soalan dalam bahagian 2B. So lepas ni, siapa yang tak pernah baca lagi mengenai cerpen hipertensi ni, kena baca sungguh-sungguh, sebabnya cerpen ni sangat menarik untuk para pelajar baca. Walaupun para pelajar rasa macam tak masuk takut dalam exam, tapi macam cikgu beritahu tadi, jangan letakkan target kita macam tu, dan kita perlu baca kesemua teks yang diberikan kepada kita. Okey, pada tahun 2018 dipetik petikan cerpen dalam soalan 2B daripada cerpen hipertensi, dan aspek sastra yang ditanyakan adalah berkaitan dengan persoalan. Okey, daripada kalau berkaitan dengan persoalan, para pelajar boleh mulakan ayat para pelajar atau jawapan para pelajar dengan persoalan tentang apa dia. Contoh sikap persoalan tentang kasih sayang antara manusia dengan haiwan contohnya. Berkait soal jawapan, kalau berkaitan dengan persoalan, perlulah dinyatakan dalam ayat yang panjang sedikit, dan orang kata ayat itu ringkas dan memudahkan kita faham apa yang ingin diketengahkan dalam petikan cerpen maupun drama yang kita baca tu. Yang tu kita panggil persoalan. Apa yang ingin sebenarnya yang kita nampak yang ingin diketengahkan dalam prosa materi tersebut. Kalau
kalau kita baca sesebuah karya tu, kita nak tengok persoalan dia ni, kenapa dia buat cerita ni adalah kerana dia nak mengetengahkan tentang persoalan apa dia. Persoalan tu maksudnya kita tertanya-tanya yang dia nak ketengahkan tu apa sebenarnya dalam karya tersebut. Yang tu kita panggil persoalan. So kalau kita tengok dalam karya yang kita baca tu, persoalannya adalah tentang kehidupan masyarakat yang sangat harmoni. Contohnya, yang tu yang kita nampak sebagai persoalan yang ada dalam cerpen yang kita baca maupun drama yang kita baca tersebut. Okey, so pada tahun 2018 dikeluarkan soalan berkaitan dengan persoalan, yang mana cara nak menjawab berkaitan dengan persoalan ni, para pelajar boleh memudahkan jawapan para pelajar dengan persoalan tentang apa dia. Okey, itu pada tahun 2018. Dan pada tahun lepas, cerpen jenis prosa moden yang dipetik ialah cerpen di tingkatan 4. Dah beberapa tahun berturut-turut, kalau para pelajar boleh tengok, 4 tahun berturut-turut kesemua petikan cerpen yang dipetik adalah daripada tingkatan 5. So masuk tahun lepas, pada tahun 2019 dipetik daripada cerpen tingkatan 4 yang bertajuk Jaket Kulit Hijau dari Istanbul, yang mana menjadi tajuk antologi para pelajar di tingkatan 4, iaitu Jaket Kulit Hijau dari Istanbul. Dan apa dia aspek sastra yang ditanyakan, iaitu juga berkaitan dengan nilai. Okey, dekat sini bila para pelajar dah tengok analisis soalan yang cikgu berikan tadi, cikgu pasti para pelajar dah nampak dengan jelas soalan 2B dan 2C bezanya sangat banyak. Yang mana dalam soalan 2B diberikan soalan berkaitan dengan aspek sastra dan peruntukan markah yang diberikan dalam sebahagian aspek sastra sangatlah banyak, iaitu sebanyak 4 markah. Manakala dalam soalan 2C, dia tak tanyakan berkaitan dengan aspek sastra, keseluruhannya adalah semua berkaitan dengan hanya petikan yang diberikan dalam soalan sahaja. So bukan luar daripada petikan yang diberikan. Kalau dalam soalan 2B, aspek sastra di dalam petikan yang diberikan dan juga di luar petikan yang diberikan kepada para pelajar. Okey, itu beza antara soalan 2B dan 2C. So yang para pelajar yang bersama dengan cikgu pada petang ni, yang tak tengok lagi perkongsian cikgu mengenai soalan 2C, lepas ni para pelajar boleh rujuk semula perkongsian cikgu mengenai soalan 2C. Dan pada petang ni kita dah tengok dah dengan jelas sekali apakah bentuk soalan yang diajukan, boleh diajukan kepada para pelajar dalam soalan 2B, kertas 2 bahasa Melayu. Okey, so sangat clear. Cikgu harap sangat clear apa yang cikgu beritahu, dan yang mana bahagian yang kurang para pelajar faham ataupun kurang jelas, para pelajar boleh komen dekat bawah video cikgu ni untuk cikgu tambah baik. Dan yang mana yang para pelajar rasa ilmu ni bermanfaat untuk kawan-kawan yang mungkin tertinggal untuk live cikgu pada petang ni, para pelajar boleh kongsikan kepada rakan-rakan para pelajar. Kita menggunakan pembelajaran biar sentiasa masa kita tu dipenuhi dengan benda yang boleh menjadikan kita dapat skor markah kita dalam peperiksaan nanti. Okey, so cikgu yakin para pelajar yang bersama dengan cikgu pada petang ni adalah para pelajar yang bakal menjadi pelajar yang cemerlang SPM tahun 2020 ni. Cikgu harap dan cikgu sentiasa doakan para pelajar semua akan dapat menjawab semua soalan, terutama soalan bahasa Melayu, apabila para pelajar mengetahui teknik-teknik menjawab soalan dengan baik. Sebenarnya nak dapatkan markah dalam bahasa Melayu tak susah kalau kita dah get ready, kita dah tahu apa yang kita belajar dan apa yang kita baca tu dekat mana akan kita temukan soalan tersebut. Sebabnya kebanyakan para pelajar ni, dia rasa bila dia belajar berkaitan dengan antologi tu, dia rasa macam tak tahu, banyak sangat nak kena baca, nak kena fahamkan. Sedangkan dua dalam exam hanya 1-2 soalan yang berkaitan saja. Di sini pentingnya para pelajar boleh bezakan bila kita pelajari berkaitan dengan cerpen atau drama, itu adalah untuk kita membuat persediaan untuk kita
menjawab soalan berkaitan dengan soalan Bobby. Bila kita baca berkaitan dengan petikan prosa internasional, itu adalah sebagai persediaan kita untuk kita menjawab soalan versi. Okey? Okey. Sekarang ni kita dah tahu bentuk soalan tadi, apa dia yang bakal diajukan dalam soalan Bobby. Kita dah tahu dah antara tak cerpen, drama, tak drama, cerpen. So sekarang cikgu kita nak recap, kita nak ulang kaji sedikit lah. Apa dia tajuk-tajuk drama, apa dia tajuk-tajuk cerpen yang ada di tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Mungkin cikgu tak spesifik dalam video cikgu pada petang ni, dan insyaAllah mungkin ada sambungan lah daripada video ni. Sebabnya bila kita nak kupas, bila cikgu nak mengupas tentang bahagian prosa moden di tingkatan 4 dan tingkatan 5 ni, sebenarnya dia mengambil masa yang lama dan memerlukan banyak kita tahu perjalanan ataupun sinopsis cerita tersebut. Tapi tak apa, petang ni mungkin kita tengok seimbas lalu dan bentuk-bentuk soalan yang diajukan, yang boleh para pelajar nampak yang diajukan dalam soalan 2B dalam kertas 2 bahasa Melayu ni. Okey, sekarang para pelajar boleh perhatikan dekat depan ni, cikgu telah senaraikan apa dia prosa moden yang para pelajar pelajari di tingkatan 4 dan yang telah para pelajar pelajari di tingkatan 4, dan prosa moden yang telah para pelajar pelajari di tingkatan 5. Dan cikgu rasa sehingga ke penghujung September ni, para pelajar mungkin telah menghabiskan antologi para pelajar yang mana di dalamnya terkandung berkaitan dengan prosa moden ni lah, yang mana terkandung berkaitan dengan cerpen dan juga drama. Okey, right, tajuk prosa moden di tingkatan 4 satu drama saja, iaitu yang bertajuk Berkhidmat untuk Negara, yang mana dalam drama ni diketengahkan tentang watak seorang budak lelaki bernama Aiman, yang mana pada mulanya dia sangat tidak suka bila dia mendapat tawaran untuk menjalani latihan khidmat negara. So latihan khidmat negara setakat kali ni yang cikgu tahu dia ditangguhkan, dan mungkinlah akan disambung kembali ataupun mungkin tidaklah. So cerita ni ditulis berkaitan dengan seorang watak bernama Aiman ni, yang mana dia memandang rendah dengan program ataupun pelaksanaan mengikuti latihan program latihan khidmat negara ni. So berbagai cara protes yang dilakukan, terutamanya disuarakan kepada ibu bapa dia, tapi antara ibu dan ayahnya ni, ayah dia bersifat tegas lah, yang mana dia tetap menyuruh Aiman untuk menjalani latihan program latihan khidmat negara ni, dan yang mana ibunya pula ingin anaknya ni digugurkan daripada senarai pelajar yang perlu menjalani latihan khidmat negara. So untuk kesudahan cerita, para pelajar ketahuilah sama ada Aiman ni pergi ataupun tidak menjalani latihan khidmat negara ni. Kalau para pelajar baca keseluruhan cerita ni, Aiman menjalani latihan khidmat negara selepas dia menyedari bahawasanya pentingnya seseorang pelajar lepasan SPM menjalani program latihan sebegini untuk memantapkan jati diri remaja itu sendiri. Pengakhiran ceritanya, Aiman ni menjalani latihan program latihan khidmat negara. So drama ni antara drama yang cikgu rasa sangat menarik untuk para pelajar meladani dan tekuni lah. Okay, so kita dah tahu tadi. Seterusnya, drama kita dah tahu di tingkatan 4, dan drama ni tak pernah diajukan lagi dalam soalan 2B bermula tahun daripada tahun 2014 sampai 2019. Drama berkaitan dengan berkhidmat untuk negara tidak pernah lagi diajukan dalam soalan 2B. Okey, seterusnya kita dah tahu dah drama apa yang ada dalam antologi Jaket Kulit Hijau dari Istanbul, prosa moden yang pertama iaitu drama. Yang seterusnya kita nak tengok 3 buah cerpen yang terdapat dalam antologi ataupun prosa moden dalam antologi Jaket Kulit Hijau dari Istanbul, ialah berkaitan dengan Kaduk Ayam dan Raja.
Seterusnya Mushi dan juga jaket kulit hijau dari Istanbul. So tiga-tiga ni merupakan tajuk rosak model kategori Japan yang terdapat dalam antologi jaket kulit hijau dari Istanbul yang mana para pelajar perlu pelajari di tingkatan 4. Pernah pelajari dan cikgu yakin anda semua masih ada ingatan berkaitan dengan tajuk-tajuk Japan yang cikgu sebutkan dekat depan ni. Yang mana Japan yang pertama berkaitan dengan Kaduk Ayam dan Raja, yang mana watak utama dalam cerita ni adalah seorang remaja lelaki bernama Hakim, yang mana cerita ni sebenarnya rentetan daripada peristiwa Pak Kaduk. Kalau pelajar pernah dengar lah prosa tradisional yang berkaitan dengan cerita Pak Kaduk, yang mana Pak Kaduk ni dulu dia mempunyai seekor ayam yang sangat handal, bertarung, berlawan tu kan, ayam yang bersabung tu, bila bersabung ayam tu, ayam Pak Kaduk ni adalah salah seekor ayam yang sangat hebat lah. Mana-mana ayam yang bersabung dengan ayam Pak Kaduk ni akan kalah kepada ayam tersebut. So nak dijadikan cerita, raja telah menukarkan ayam. Jadi bukan terdapat dalam cerita ni lah, dan ini adalah cerita daripada Pak Kaduk tersebut. Cerpen ni bang cikgu yang membaca, cikgu dapat rasakan dia ialah cerpen, sambungan cerpen keturunan Pak Kaduk yang diceritakan pada zaman-zaman dahulu dalam sastra lisan. Bila raja tahu ayam Pak Kaduk ni seekor ayam yang sangat handal, dan raja telah menukarkan ayam raja dengan ayam Pak Kaduk, sehinggalah pada satu pertarungan ataupun pertandingan menyambung ayam ni, dan ayam Pak Kaduk tadi yang telah ditukarkan dan telah menjadi hak sultan telah berlawan dengan ayam raja yang telah menjadi hak Pak Kaduk tadi. Bila berlawan dan ayam Pak Kaduk yang menjadi milik sultan tadi telah menang dan Pak Kaduk telah tewas. Bila Pak Kaduk telah tewas, Pak Kaduk berasa excited masa tu. Dia lupa bahawasanya dia telah menukar ayam tersebut dengan ayam raja, daripada kisah tersebut lah. Dan semuanya kata tergadai lah bila ayam raja tadi kalah kepada ayam Pak Kaduk yang menjadi milik raja. So rentetan daripada cerita tu ditulis sebuah cerpen yang bertajuk Kaduk Ayam dan juga Raja, yang mana daripada cucu ataupun daripada cicit keturunan daripada Pak Kaduk tadi, yang mana watak remaja lelaki ni bernama Hakim. Hakim ni kalau pelajar baca teks penuh dia, pelajar akan nampak kenapa watak ni diberikan nama Hakim, iaitu seorang yang sangat cerdik, pandai lah. Hakim dalam cerita ni seorang yang cerdik, pandai, keturunan yang daripada keturunan yang dah sampai level dah cerdik pandai, yang dah tahu hak apa yang boleh kita tuntut kalau itu adalah hak kita. So daripada cerita ni, Hakim tadi telah menuntut hak yang sepatutnya diperoleh oleh keturunan dia dululah, Pak Kaduk dulu, apabila dia telah menukarkan ayamnya dengan ayam raja tadi. Yang mana kalau dulu-dulu, orang dulu-dulu dia kurang kefahaman berkaitan dengan hak ni lah. Bila hak kita nak ditukarkan dengan orang lain, apa cara dia, apa yang kita dapat. Bila sampai kepada orang kata dah sampai kepada generasi Hakim ni, Hakim ni dah tahu dia nak tuntut semula hak tu daripada raja, dan Hakim mendapat apa yang dia inginkan, dan dia telah menjalankan satu perniagaan, iaitu perniagaan menternak ayam lah. So pelajar boleh baca apa kesudahan yang terjadi kepada Hakim tadi. Dalam cerita ni sangat menarik kerana di sini kita dapat melihat satu nilai yang terselah dan sangat penting, iaitu nilai keberanian dalam menuntut hak kita. Iaitu nilai yang paling jelas kita nampak bila kita baca berkaitan dengan cerpen Ayam, Kaduk dan juga Raja. Okey, cerpen yang kedua yang para pelajar boleh pelajari ataupun para pelajar telah pelajari di tingkatan 4, yang bertajuk
Mengungsi. Yang mana dalam cerita ni adalah tentang seorang remaja perempuan bernama Mel yang ingin berhijrah ke bandar untuk merasai ataupun untuk menjalani kehidupan di bandar. Dia dah duduk kampung, dia dah rasa suasana kampung macam mana, dan dia nak merasai macam mana nak pergi mencari orang kata dunia baru lah di bandar. Tetapi niatnya tu dihalangi oleh ibunya kerana ibunya bimbang. Di bandar ni terdapat pelbagai orang kata pelbagai cubaan dan cabaran yang lebih kuat lah. Sebagai anak muda, cabaran hidup di bandar sangat berbeza dengan kehidupan di bandar di kampung. So dia dihalangi lah, niat dia tu dihalangi oleh ibunya Mel tadi. Dan akhirnya setelah Mel ni akur dengan apa yang mak dia cadangkan, dan akhirnya dia tetap pergi juga ke bandar. Dan kisah ni juga sangat menarik juga bagi cikgu. So pelajar boleh bacalah keseluruhan teks dia ataupun sinopsis cerita ni, bagaimana kesudahan dan pengakhiran yang dihadapi oleh watak utama cerita ni, iaitu Mel. Okey, seterusnya pula cerpen yang ketiga, cikgu pergi secara ringkas saja. Mungkin kalau para pelajar nak mengetahui dengan lebih detail, para pelajar mungkin boleh baca keseluruhan teks semula ataupun baca untuk kita recap semula atau ulang kaji semula. Para pelajar baca sinopsis cerita berkaitan dengan permulaan dan pengakhiran cerita macam mana. Okey? Okey. Seterusnya yang ketiga, cerpen di tingkatan 4, iaitu cerpen Jaket Kulit Kijang dari Istanbul. Watak utama cerita ni adalah bernama Mas, yang mana Mas ni telah terjerat dengan pembelian jaket yang diperbuat daripada kulit kijang, yang mana bukan daripada orang kata niat dia nak beli jaket tersebut, tetapi dia telah terjerat demi nak menjaga hubungan persahabatan dengan rakan dia. Dan akhirnya cerita ni kesudahan dia macam mana dia travel ke, dia melancong ke Istanbul dan menemukan pelbagai sikap jurujual dan menghadapi banyak pengalaman lah sewaktu dia melancong di Istanbul tersebut. Dan akhirnya bila dia balik semula ke Malaysia dan dia jual jaket tersebut, dan dia orang kata dermakan duit yang telah hasil daripada jualan jaket kijang tadi, didermakan kepada tempat memelihara ataupun tempat zoo memelihara kijang. Itu ialah pengakhiran cerita bagi Jaket Kulit Kijang dari Istanbul. Apa yang kita boleh ambil nilai ataupun pengajaran penting daripada cerita ni ialah tentang, satu, tentang kepentingan ilmu pengetahuan. Yang kedua, seterusnya ialah tentang orang yang rajin, orang yang suka melancong, orang yang rajin membaca ni, kelebihan dia sangat banyak. Luas perjalanan, jauh perjalanan, luas pemandangan. Itu lebih kurang nilai yang kita boleh temukan dalam cerpen Jaket Kulit Kijang dari Istanbul ni. Okey, dah settle dah. So dalam prosa tradisional tingkatan 4, para pelajar akan menemukan 4 buah prosa moden, 1 drama dan 3 buah cerpen yang telah cikgu uraikan secara ringkas tadi. Dan seterusnya kita nak tengok pula prosa moden di tingkatan 5, yang mana prosa moden ni terkandung dalam antologi Sejarah Rindu. Sejarah Rindu di tingkatan 5, antologi yang para pelajar pelajari bertajuk Sejarah Rindu. Okey. Okey, seterusnya kita nak tengok drama di tingkatan 5 yang para pelajar pelajari. Okey, para pelajar pelajari di tingkatan 5 adalah bertajuk Bukan Gila. Okey, satu buah drama. Kalau tadi berkhidmat untuk negara, di tingkatan 5 ialah tajuknya drama Bukan Gila. Drama Bukan Gila ni, watak utama dalam drama ni adalah berkaitan dengan Azmir yang mana mengidap kanser otak. Tetapi Azmir ni dia nak menerangkan situasi dia yang dia ni menghidap bala otak, tetapi disalahartikan oleh semua orang sekeliling dia.
keluarga dan juga kekasihnya. So bila Azmi nak menerangkan tentang dia ni sebenarnya tak gila. Sebab tu tajuk cerita ni, drama ni ialah bukan gila. Sebab dia bukan gila, sebaliknya dia mengidap penyakit kanser otak. Tetapi orang sekeliling dia ni dengan tindakan Azmi yang bukan macam orang sakit, tapi lebih kepada orang yang suka berhalusinasi macam tu, menyebabkan orang ni salah, orang sekeliling dia ni salah tafsir dengan apa yang terjadi pada diri dia, menyebabkan akhirnya dia mati di hospital sakit jiwa akibat kanser otak yang dialami. Bagi cikgu, bila cikgu baca tentang drama ni, kita sedikit sedih lah kan, bila Azmi ni dia tak boleh nak suarakan apa yang dia rasa tentang rasa sakit dia tu pada orang sekeliling dia, sehingga dia disalahartikan sebagai orang yang gila ataupun kurang waras. So cerita ni sebenarnya ada, orang kata sangat baik pengajaran yang ada dalam cerita ni. Maksudnya kita perlulah kata menyuarakan dengan jelas apa yang kita alami tu. Jangan simpan, jangan pendam seorang diri. Itu antara salah satu pengajaran yang boleh kita petik lah, di samping banyak lagi pengajaran dalam cerita ni. Okey, seterusnya cerpen kita dah nampak lah tadi apa dia, kaitan dengan apa, dan watak utamanya bernama Azmi. Okey, seterusnya cerpen yang terdapat dalam prosa moden. Cerpen yang terdapat dalam antologi sejarah Rindu ni ada 3 juga, iaitu yang bertajuk Cinta Amat Mutawakkil, Hipertensi dan juga Gerhana Manusia, yang mana dalam analisis soalan tadi kita boleh nampak kan, daripada 3 cerpen di tingkatan 5 ni, hanya ada 1 cerpen yang belum pernah dikemukakan kepada para pelajar, iaitu yang bertajuk Cinta Amat Mutawakkil. Maaf cikgu, tengah recap balik kan apa yang kita dah sampaikan, kita dah tengok sebelah sini tadi. So, Cinta Amat Mutawakkil, cerpen yang tak pernah diajukan dalam soalan 2B lagi lah. Okey, Cinta Amat Mutawakkil, dah nama pun Cinta Amat Mutawakkil, watak utama dia adalah Amat Mutawakkil. Cerita ni lebih bersifat patriotisme lah sikit, iaitu semangat cinta akan tanah air ataupun negara kita. Perjuangan Amat Mutawakkil ni sehingga ketitisan darah dia yang terakhir, yang mana dia bukan pergi berperang, tetapi Amat Mutawakkil ni ialah seorang penulis yang sangat aktif menulis dalam ruangan akhbar, menuntut supaya menentang penjajah. Orang kata nak menentang penjajah ni bukan datang daripada peperangan saja, datang daripada suara hati, daripada pena, daripada penulisan seseorang juga. Dan Amat Mutawakkil tergolong daripada seorang nasionalis yang memperjuangkan kemerdekaan melalui penulisan ataupun tulisan beliau dalam akhbar dan majalah waktu zaman peperangan dulu. Okey, cerita ni lebih kepada flashback, iaitu masa mana pada suatu hari sewaktu orang kampung ini menunaikan solat asar, dan tiba-tiba mereka terdengar seperti ada seorang bunyi orang yang jatuh ataupun rebah di atas lantai surau. Dan bila mereka semua berpaling ke arah lelaki yang sedang terbaring tersebut, dan mereka menemukan yang itu ialah Amat Mutawakkil yang selama ni hilang dan cari tak jumpa. Dan di situ dah dia flashback semula cerita dia. Waktu dia rebah di surau tersebut, dalam keadaan berlumuran darah, dan dia dah hingga nak penghujung lah, hingga ke penghujung nafasnya dari situ. Di situ dia flashback semula apa yang berlaku kepada Amat Mutawakkil tersebut. Dan di situlah kita akan mengetahui kisah-kisah yang terjadi kepada Amat Mutawakkil, sehinggalah dia ditemukan semula di surau tersebut dalam keadaan lemah dan berlumuran darah. Okey, so cerita dia tentang semangat patriotisme tadi, semangat cinta akan negara, semangat memperjuangkan tanah air daripada penjajah. Yang tu ialah tema utama cerita cerpen Amat Mutawakkil ni. Alright, seterusnya pula hipertensi, iaitu berkaitan dengan seorang budak lelaki bernama Aiman
Akil, yang mana dia ni seorang budak lelaki yang bijak, melebihi tahap umur dia sekarang lah. Dan dia selalu suka berhalusinasi, dan dia selalu bayangkan dia tu sebagai orang angkasawan lah, yang boleh pergi ke bulan dan melakukan orang kata penyelidikan dia dekat sana. Dia selalu berangan-angan sehingga kadang-kadang dia orang kata melampaui batasan. Dia berangan tu menyebabkan ibu bapanya ni sentiasa marah dan memukul Aiman Akil ni. Tetapi dalam cerita ni, sebab tu cikgu cakap tadi dia dipilih antara soalan yang paling banyak ditentukan dalam soalan 2B, kerana cerita hipertensi ni adalah cerita yang boleh dijadikan satu teladan yang sangat baiklah, supaya pelajar boleh baca lagi apa dia kesudahan cerita ni. Dan seterusnya, cerita gerhana manusia, cerpen gerhana manusia, cerpen terakhir yang baru pelajar pelajari di tingkatan 5 yang bertajuk gerhana manusia. Cerpen ini mengisahkan tentang watak utamanya seorang jururawat bernama Lucia dan juga seorang doktor bernama Dr. Juwaidi, Profesor Dr. Juwaidi, yang mana dalam cerita ni cikgu yakin para pelajar tahu yang mana dah mempelajari cerpen ni ialah tentang pangkat, yang mana yang mempunyai pangkat diutamakan dahulu, sedangkan dalam karier, dalam orang kata dalam profession berjaya sebagai jururawat ataupun bahagian kesihatan dan mana-mana profession sekalipun, cikgu rasa mana-mana kerjaya sekalipun tidak boleh orang kata membahagikan darjat atau taraf seseorang dalam menerima rawatan. So dalam cerpen ni sedikit sebanyak, cerpen ni ditulis oleh Puan Aminah Mokhtar dan cerpenis. Aminah Mokhtar ni seorang bekas jururawat, yang mana mungkin cikgu rasa cerita ni mungkin ada kaitan dengan realiti kita lah. So sangat menarik juga cerpen dia tentang macam mana seseorang doktor dan jururawat tu tidak boleh memilih pangkat maupun darjat seseorang tu dalam memberi rawatan kepada yang memerlukan. Sangat menarik juga, dan cikgu harap para pelajar boleh baca keseluruhan cerita berkaitan cerita cerpen gerhana manusia ni. Okey, cikgu rasa banyak sangat cakap ni. Okey, dah banyak sangat cakap ni, kita pun dah nak sampai ke penghujung cikgu punya live pertemuan kita pada petang ni, yang mana cikgu akan sharekan sedikit bentuk soalan 2B yang ni, yang mana telah cikgu sampaikan kepada para pelajar ni. InsyaAllah kita akan ada sambungannya nantilah untuk kita tengok lebih detail cerita ni berkaitan dengan apa dia. Okey, kita nak tengok satu contoh soalan 2B pada tahun 2016, yang mana cerpen yang dipetik tadi kita nampak pada tahun 2016, cerpen di tingkatan 5 prosa moden berbentuk cerpen di tingkatan 5 yang bertajuk gerhana manusia. Okey, cikgu ni contoh bentuk soalan dia lah pada tahun 2016, cerpen gerhana manusia, dan cikgu akan bacakan sedikitlah petikan yang diberikan kepada para pelajar. Okey. Okey, baca petikan cerpen di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat. Ini arahan usia, seorang doktor yang berkerudung ungu itu kendor, mukanya muram. Darah dan manusia itu berbezakah nilainya? Kalau harganya pangkat dan darjat, pandangkan saja istilah kemanusiaan dalam hati. Untuk apa kalau semuanya boleh dibeli? Nusia, aku cepat-cepat beredar, suara Dr. Murni melantun ke dinding pejabat unit rawatan rapi. Solehah yang tenat, yang pundi janinnya pecah di ovari yang sedang koma. Al-Hafiz masih terlangkah, tulang selengkanya patah riuk, diheret kereta sejauh 2 meter di tar keras, tidak pernah pun dijenguk Profesor Dr. Juwaidi.
Juga si kecil, bayi buangan yang hampir kekeringan darah, gadis malam yang dibelasah dengan nyawa-nyawa ikan, dan mahasiswa leukemia yang semakin cair sel darah merah di tubuhnya itu. Tidak perlukah mereka diberi darah? Hidup yang ditentukan oleh tangan manusia ini tidak pernah adil, solehah. Titis air mataku gugur di ujung jari, solehah. Engkau hanya memerlukan 3 pek darah sahaja tetapi tidak diberikan. Tuan besar Musa itu turunnya tidak mahu menerima darah, tetapi pakar-pakar itu sebab menyendak di dadanya. Dapatkan 10 pek darah sekarang, arah Profesor Dr. Juwaidi apabila cupingnya diusapi suara lembut Dr. Murni yang menyampaikan berita tentang bank darah yang kontam. Dapatkan di hospital lain segera. Dipetik daripada cerpen Gerhana Manusia oleh Aminah Mokhtar dalam antologi Sejarah Rindu Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan soalannya cikgu letakkan sebahagiannya dekat sini sebab ruangan cikgu sedikit terhad. Cikgu menyatakan separuh soalan dan separuh lagi cikgu akan bacakan kepada para pelajar untuk kita sama-sama tengok bentuk soalannya. Macam tadilah, para pelajar akan temukan dalam soalan 2B, para pelajar akan bacakan petikan cerpen yang diberikan kepada para pelajar, baca dengan teliti. Kalau baca sekali kurang faham, para pelajar bacalah sehingga 2 kali dan fahami cerita yang ingin disampaikan tersebut. Kalau kita dah tahu sedikit sebanyak cerita tersebut, yang tu sangat membantu kita lah. Kita dah mengetahui dah bahagian mana yang diambil dalam cerita yang telah kita baca tersebut. Okey? Right, kita dah baca tadi, kita dah tahu situasinya adalah di unit unit rawatan rapi ICU, yang mana di situ kita dapat lihat ada beberapa pesakit yang menghadapi berbagai jenis sakit yang memerlukan rawatan darah, dan juga yang merupakan orang pesakit-pesakit daripada golongan biasa sahaja. Dan yang mana kita dapat lihat ada satu lagi watak tadi, iaitu Tuan Besar Musa, yang mana yang memang tiada harapan untuk sembuh, tetapi dia lebih diberikan perhatian kerana dia merupakan orang yang mempunyai bakat. Di situlah Lucia sebagai seorang jururawat mengatakan bahawa kalau orang cakap apa tadi, kalau pangkat dan darjat tu, darah dan manusia tu berbeza nilainya mengikut pangkat dan darjat, padamkanlah hati kemanusiaan tersebut. Maksudnya darah dan manusia ni sebenarnya bila tiada bezanya sebenarnya dalam kita nak menerima rawatan dan kita nak mempertahankan hak kita. So dalam cerita ni sebenarnya dia nak mengangkat persoalan tersebut dalam cerita Gerhana Manusia ni. Okey, so tadi kita dah tengoklah dalam petikan yang diberikan tersebut tentang apa dia, dan kita tengok biasanya soalan yang diberikan memang kita boleh nampak straight to the point. Ayat mudah straight to the point dekat petikan yang diberikan dalam arahan soalan tersebut. Contoh soalan 1, berdasarkan petikan cerpen, nyatakan kes-kes rawatan yang memerlukan darah tambahan. Kalau daripada yang cikgu baca tadi, para pelajar boleh lihat dengan jelas kes-kes yang memerlukan rawatan darah tambahan tadi dinyatakan satu persatu. Tinggal para pelajar salin semula kes-kes tersebut dan akan dapat 2 markah. Sangat mudah, baca petikan dengan teliti dan hanya ambil jawapan daripada petikan sahaja. Tak perlu susah-susah para pelajar nak fikir di luar daripada petikan ataupun menggunakan ayat para pelajar sendiri. Okey? Di sini para pelajar boleh mulakan dengan berdasarkan petikan, kes-kes rawatan yang memerlukan darah tambahan apa dia. Ambil semula jawapan daripada petikan yang telah para pelajar baca tersebut yang telah diberikan kepada para pelajar tadi. Okey, soalan nombor 2 pula. Kempen gelombang darah giat dijalankan namun masih kurang mendapat sambutan sehingga bekalan darah di hospital sering tidak cukup. Pada pandangan anda, apakah faktor-faktor yang menyebabkan orang ramai kurang menerima darah? Cikgu selalu sebut soalan kebat akan terdapat dalam semua soalan
2A, 2B, 2C dan juga 2D akan ditanyakan soalan kebat berbentuk pada pendapat anda, pada pandangan anda. So para pelajar perlu tanyakan diri para pelajar sendiri apa yang akan para pelajar lakukan, apa pendapat para pelajar yang menyebabkan soalan itu diajukan. Contoh macam soalan ni, apa yang menyebabkan faktor-faktor yang menyebabkan orang ramai ni kurang nak menerima darah. Biasanya satu, kurang kesedaran tentang pentingnya menerima darah dan timbulnya rasa was-was ataupun takut untuk menerima darah. Dan mana peruntukan rakam untuk soalan kebat atau berbentuk soalan daripada idea para pelajar sendiri yang tidak terdapat dalam petikan ialah sebanyak 3 rakam. Sekurang-kurangnya para pelajar perlulah mengemukakan 2 isi berbentuk ayat yang lengkap dan ringkas. Bahawa para pelajar akan mendapat 3 markah dalam soalan 2B 2. Soalan 2B 2. So biasanya dalam soalan 2B 2 ni akan dinyatakan soalan kebat dan soalan pertama dipetik daripada petikan cerpen yang diberikan. Okey, soalan terakhir kita pada petang ni daripada soalan tahun 2016 daripada petikan yang telah cikgu baca tadi. Okey, huraikan satu latar masyarakat yang terdapat dalam petikan dan satu latar masyarakat lain daripada keseluruhan cerpen yang tidak terdapat dalam petikan. Di sinilah para pelajar perlu menggunakan idea para pelajar satu. Ambil daripada petikan satu, cari mana latar masyarakat yang para pelajar nampak ada dalam petikan tersebut. Masyarakat yang mementingkan diri, iaitu pada watak satu yang para pelajar dapat lihat masyarakat yang mementingkan diri tersebut. Kalau daripada keseluruhan cerpen, cikgu rasa daripada kata kunci yang cikgu bagi dekat sini ni, banyak yang holding ni, cikgu boleh ambil. Yang cikgu nampak ada dalam keseluruhan cerpen ni ialah pada watak Nusia, iaitu Nusia berani menyuarakan pandangan dia tentang untuk membela nasib pesakit-pesakit lain. Tapi pastikan dalam para pelajar nak menjawab soalan berkaitan dengan aspek sastra yang di luar daripada petikan teks yang diberikan, para pelajar tidak boleh menyentuh contoh yang terdapat dalam petikan yang diberikan. Mesti di luar daripada petikan yang dinyatakan supaya para pelajar tidak mengulang jawapan daripada petikan. Sebabnya arahan soalan biasanya dia mahukan para pelajar berikan satu aspek sastra yang diberikan dalam petikan cerpen yang diberikan, dan satu lagi para pelajar perlu fikir menggunakan idea para pelajar sendiri, tetapi boleh menggunakan kata kunci yang biasa sahaja ada dalam semua karya sastra, iaitu banyak yang holding ni. Para pelajar pilih salah satu yang mana yang para pelajar rasa daripada keseluruhan teks yang para pelajar dapat lihat. Kalau para pelajar boleh tengok kata kunci yang lain yang para pelajar boleh gunakan, iaitu sabar, untuk sabar, ni untuk berani, untuk taat, yang untuk kasih sayang ataupun penyayang, dan juga untuk menghormati, dan jin untuk rajin ataupun kerajinan. Bila sebut tentang latar masyarakat, pastikan para pelajar menggunakan jawapan para pelajar dengan perkataan masyarakat yang apa dia. Kalau para pelajar dapat lihat dalam petikan cerpen tadi ada tentang masyarakat yang berani, so jawapan dia satu latar masyarakat yang terdapat dalam petikan cerpen yang diberikan adalah masyarakat yang berani, iaitu berikan contoh yang bersesuaian dengan apa berani yang dinyatakan, masyarakat yang berani yang dinyatakan oleh para pelajar tersebut. Pastikan dalam ayat yang lengkap dan juga seterusnya latar masyarakat yang terdapat daripada keseluruhan cerpen ialah masyarakat yang berani tadi. Manusia berani membela nasib Nusia ataupun Dr. Mundi, kedua-duanya mempunyai menunjukkan tentang masyarakat yang berani yang ada dalam keseluruhan cerpen Gerhana Manusia ini, iaitu berani menegakkan keadilan ataupun berani
orang kata berani dalam menyuarakan pendapat dia dan juga menegakkan keadilan bagi semua pesakit yang berada dalam unit rawatan rapi ICU tersebut. Okey. So untuk perkongsian cikgu pada petang ni, cikgu rasa sampai di sini saja. Dan insyaAllah pada pertemuan akan datang, cikgu akan kongsikan dengan lebih detail lah cara nak menjawab ataupun boleh bertemu semula dengan cikgu dalam seminar Anggora Bright Science Academy. Yang mana dalam seminar-seminar tersebut, cikgu akan pergi lebih detail. Bukan seperti mana di dalam live kita, sebab masa di dalam live ruangannya sangat terhad dan memerlukan cikgu untuk bercakap dengan sangat panjang dan lama lah. Okey, so cikgu harap perkongsian cikgu pada petang ni dapat membantu sedikit sebanyak para pelajar melihat, membuka minda para pelajar apakah yang boleh para pelajar temukan dalam soalan 2B kertas 2 bahasa Melayu SPM, iaitu berkaitan dengan cara nak menjawab soalan ketika prosa moden, dan markah yang diperuntukkan dalam bahagian ini adalah sebanyak 9 markah. Dan cikgu ucapkan selamat maju jaya kepada semua para pelajar, dan insyaAllah kita akan bertemu semula dengan cikgu dalam live cikgu setiap hari Selasa pada minggu ke-2 dan 4 bersama para pelajar setiap bulan bersama para pelajar SPM, sehinggalah para pelajar akan menghadapi peperiksaan nanti. So, cikgu rasa sampai setakat ini saja pertemuan kita. Sehingga kita berjumpa lagi, dan ribuan terima kasih kepada semua para pelajar yang sudi bersama dengan cikgu pada petang ini. So, cikgu sudari live cikgu pada petang ini bersama anda semua dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.